Salam sejahtera dan salam sejahtera sayang bersama saya Janet Bennett. Berita utama, penyelidikan dan pembangunan R&D dalam sektor pengeluaran makanan, beras, buah-buahan dan produk perikanan termasuk udang perlu diberi penekanan serta keutamaan. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Datuk Abang Openg ini kerana beliau yakin industri pertanian akan memberikan sumbangan yang signifikan kepada pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Sarawak menjelang tahun 2026 dan 2027. Menurut beliau, ia secara tidak langsung akan membuka peluang baru untuk pekerjaan hiliran di negara ini. I was once talking about paddy. What happened to our rice cultivation? This is just part of our tradition and background, just to produce rice enough for the family long term. But now, rice is a controlled item. But if you do downstream from rice, for instance, rice flour, that is not subject to price control. If you were to sell it overseas, sago flour. And if you talk to the doctors, kita tu orang kata jangan makan banyak gila nasi, too much carbohydrate. Then your sugar level will come up. So, in other words, there is a possibility that there is a reduction in consumption of nasi as we know, but perhaps it will be the final product from rice. And rice staple semua ada guna lah kini tu. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Pengiling Bidai Kementerian Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak MIFICORD di kediaman menterinya Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom di sini pada Sabtu. Dalam ucapan sama, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari juga berhasrat agar Sarawak memainkan peranan penting dalam menghasilkan makanan berkualiti untuk mengatasi cabaran kekurangan makanan berkualiti di masa hadapan. Menurutnya, mengikut ramalan pakar, jumlah penduduk global dijangka meningkat dari kira-kira 7 bilion orang pada masa kini kepada kira-kira 10 bilion menjelang tahun 2050. And that is where we can play our part to produce quality food. And that one, you need a lot of people in that discipline, termasuklah dietitian, and then people who are specialized in food as well as the downstream activities of food. And at the moment, I am helping University Putra Bintulu. I'm giving them the fund to explore new technology on food. And number 2 is livestock. Terdahulu, kedatangan Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zahari serta isteri Puan Sri Datuk Amah Jumani Tuntuan Kebujang disambut mesra oleh Datuk Sri Dr. Steven Rudi dan isteri Datin Sri Loretta Sawot bersama seluruh ahli keluarga termasuk kekitangan MCU Court dan para jemputan. Hadir sama ialah timbalan-timbalan Premier Sarawak Datuk Amah Douglas Ugat Mbas dan Datuk Sri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Datuk Amah Muhammad Asfia Wang Nasar, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Argo Dagang, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julahi Narawi, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah serta Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amah Muhammad Abu Bakar Mazuki serta dif-dif kenamaan yang lain. Majlis dirancangkan lagi dengan persembahan tarian ngajat dan iringan muzik Iban daripada penari Yayasan Kebudayaan Dayak DCF sebelum Premier Sarawak dan isteri bergerak ke ruang lega rumah berkenaan bagi sesi bergambar beramai-ramai bersama dif-dif kehormat dan seterusnya bersama keluarga Datuk Seri Dr. Steven Rudi sebagai tanda kenangan. Seterusnya, perpaduan dalam kalangan rakyat Sarawak yang berbilang bangsa dan kaum merupakan kekuatan Sarawak yang perlu dipertahankan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata, negeri Sarawak memang dikenali sangat unik kerana kepelbagaian etnik yang turut menjadi tulang belakang dalam melahirkan semangat tolak ansur dan hormat menghormati yang tinggi antara satu sama lain. Kita di Sarawak bernasib baik. Kita bernasib baik kerana kita ada banyak perayaan, tapi semua
beraya sama, we come together to celebrate together. Itu hari raya haji, gawai, Chinese New Year, Christmas. Itu adalah satu kekuatan Sarawak. Itu kita mesti terus jaga baik-baik. Sekarang Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Ngiling Bidai N1 OPA 2023 di Dewan Kampung Bukit Papan Lunduk pada Jumaat. Datuk Seri Profesor Dr. Sim turut menyeru warga OPAR untuk terus memberikan sokongan kepada Ahli Dewan Undang Negeri Adun OPA Billy Sujang. Menurutnya, meskipun baru sahaja bergelar seorang wakil rakyat, Billy jelas mampu membawa pembangunan kepada penduduk setempat. Katanya, Billy komited memastikan pembangunan sewajarnya dapat dibawa kepada penduduk di OPAR. Ke perkembangan berikut, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM dengan kerjasama pejabat P193 Santubong telah menganjurkan Majlis Ibadah Korban 2023 bersamaan 1444 Hijrah di Surau Darul Ibadah Kampung Bako Hulu pada Sabtu. Hadir menyempurnakan majlis tersebut ialah Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Malaysia, Datuk Seri Nancy Sukri. Dalam majlis itu, sebanyak 5 ekor lembu dikorbankan untuk kawasan itu dengan 3 ekor lembu sumbangan YADIM, manakala 2 ekor lagi sumbangan daripada syarikat dan individu perseorangan. Ketika ditemui media, Datuk Seri Nancy memberitahu kawasan Parlimen Santubong telah memperuntukkan lebih RM100,000 untuk melaksanakan ibadah korban. Inilah masa kita melihat pengorbanan semua pihak, bukan sahaja dari pihak kerajaan tetapi pihak individu dan juga pihak syarikat yang ingin menunjukkan rasa tanggungjawab mereka pada Aidiladha ini, masa kita melakukan ibadah korban ini. Manakala ditatau dengan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Datuk John C. Kitayai bersama Jabatan Kerjaya JKR bahagian Bintulu telah mengadakan lawatan ke tapak 6 buah projek transformasi luar bandar RTP yang sedang dan siap dilaksanakan pada Jumaat. Semasa lawatan itu, beliau memaklumkan Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM15 juta bagi membaiki jalan di Bukit Kana yang runtuh dan tender akan ditutup pada 12 Julai ini. Seterusnya, beliau dan rombongan dibawa melawat ke tapak projek RTP Jalan Rumah Jackson Rentap, Ulu Anap Tatau dan Rumah Gelimai Setusur Anap yang sedang dalam pembinaan. Turut dilawati tapak projek siap RTP Jalan Kubur Muput, Komuniti Sungai Muput Tatau, Jalan Rumah Ambros Uking, Jalan Tatau Sanggan, laluan berbumbung jalan kaki di SK Tatau dan projek naik taraf Jalan Rumah Senggalang Selitut, Tatau Bintulu. Berucap pada program berkenaan, beliau menjelaskan Majlis Ngiling Tikai harus diadakan pada penghujung bulan Jun sebagai penutup sambutan gawai. Di Asajaya, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang menyeru rakyat di negeri ini untuk merebut segala peluang yang diberikan pihak kerajaan dalam usaha meningkatkan taraf hidup sekaligus tidak bergantung sepenuhnya dengan bantuan. Ujarnya, rakyat juga perlu memainkan peranan dalam usaha ke arah mencapai hasrat kerajaan dari segi kemajuan pembangunan. Menurut beliau, sekiranya masyarakat aktif dalam merebut peluang yang diberikan, ia tentu dapat membantu pembangunan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang kepada kestabilan negara. Katanya, pihak kerajaan terutamanya pimpinan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari atau Datuk Abang Peng sentiasa mencari jalan untuk memajukan dan memakmurkan negeri ini. Beliau berkata demikian ketika Majlis Pengagihan Daging Korban di Pekarangan Pejabat Daerah Asajaya pada Jumaat. Dalam majlis itu, seramai 80 asnaf daripada sekitar Asajaya menerima agihan daging korban. Untuk rekod, sebanyak 20 ekor lembu dikorbankan pada tahun ini bagi kawasan Asajaya dengan jumlah keseluruhan asnaf yang menerima agihan adalah seramai 524 orang. Keperkongsian di Padawan, Kerajaan Sarawak di bawah pimpinan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari atau Datuk Abang Peng tetap prihatin untuk membantu rakyat menerusi dana yang diperuntukkan. Ahli Parlimen Puncak Borneo, Datuk Willy Mongin berkata setiap ahli parlimen diperuntukkan dengan RM40.5 juta untuk kerja membaik pulih rumah menerusi projek pembaikan rumah miskin Sarawak PPRMS sebanyak RM1 juta. Projek transformasi luar bandar RTP sebanyak RM20.5 juta dan RM1 juta untuk projek kecil luar bandar MRP.
Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penutupan Gawai 2023 Kampung Bangau di Dewan Serbaguna Kampung Bangau Padawan pada Jumaat. Sementara itu, Datuk Willy menambah setiap etnik di Sarawak memiliki keunikan makanan warisan tradisional masing-masing yang mencerminkan identiti budaya sesebuah tempat. Menurutnya, usaha mempromosikan juadah tradisi seperti makanan masyarakat Bidayuh harus dikekalkan. Dalam masa sama, Datuk Willy memberi jaminan bahawa projek bekalan air di Kampung Bangau bakal dilaksanakan dalam masa terdekat. Perkongsian selanjutnya di Marudi, seramai 12 penerima terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK dan Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO menerima geran projek Kecelo Bandar MRP berjumlah RM322,500. Geran tersebut diserahkan dalam majlis ringkas penyerahan geran MRP Dun Mulu oleh Timbalan Menteri Buruh, Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala di Pusat Khidmat N78 Mulu di Pekan Marudi pada Jumaat. Berucap ringkas dalam majlis ini, beliau menegaskan supaya pihak JKKK dan NGO menggunakan peruntukan dengan sebaiknya, termasuk menyediakan laporan untuk kegunaan Pusat Khidmat sebagai rujukan dan rekod. Turut hadir Ahli Majlis Daerah Marudi, Kaunselor Yanti Nyangau dan Ketua-Ketua Masyarakat Iban Kawasan Marudi. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk podcast.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, saksikan program Ibadah Korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang dianjurkan oleh Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak menerusi Jawatankuasa Surau di pekarangan Kompleks Industri Perabot Pusaka Kota Semarahan pada pagi Sabtu. #Menjemput Fakta, salam UKAS.